Sebagai pentadbir cukai negara, keutamaan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau HASIL adalah untuk meningkatkan kecekapan pemungutan cukai dengan kos yang minima. Berdasarkan senario ekonomi semasa, apakah cabaran utama HASIL untuk mencapai sasaran kutipan RM139.3 bilion pada tahun 2022? Apakah rasionalnya pelaksanaan cukai makmur bagi syarikat yang memperoleh keuntungan luar biasa walaupun dalam suasana pandemik bagi peniaga yang terjejas dengan banjir? Adakah mereka masih perlu membayar cukai? Diskusinya Ruang Bicara 9 malam. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan anda yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2022, kemakmuran dikongsi bersama. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi terlebih dahulu kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun HASIL. Jadi Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa tahun kita tak bertemu tu? 2 tahun? Saya ingat ada 2 tahun since last saya berada di sini. Betul. Jadi kami cukup berterima kasih di atas kesediaan Datuk untuk hadir dalam program Ruang Bicara ini. Kami juga berterima kasih sebenarnya kerana bernama sering memberi ruang kepada LHDN untuk mendekati rakyat dengan isu-isu percukaian melalui platform seperti ini. Alhamdulillah. Baik, ini sesuatu yang menarik jugalah. Terlebih dahulu kami di Bernama, khususnya di Bernama TV ini, di Ruang Bicara ini, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan ataupun ucapan tahniah sebenarnya Datuk di atas pelantikan Datuk sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun HASIL, dan pelantikan itu telah pun disempurnakan pada 19 Oktober yang lalu. Jadi ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya Datuk ya. Saya tahu latar belakang Datuk. 37 tahun Datuk sudah pun bersama dengan HASIL, dan sudah tentulah segala pengalaman yang ada kepada Datuk itu tidak memberi masalah untuk Datuk mengemudi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun HASIL. Tapi saya percaya Datuk juga sebenarnya apabila dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif mempunyai visi dan juga strategi tertentu dalam usaha untuk membawa ataupun yang lebih penting sekali memudahkan urusan pembayaran cukai
menjalankan tanggungjawab mereka. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk. Ya, terima kasih. Pertamanya, terima kasihlah kerana atas ucapan tahniah kepada saya tadi. So, memanglah ini bukanlah satu tanggungjawab yang ringan untuk memimpin satu organisasi yang bertanggungjawab. Betul. Mengutip hasil sekira-kira 50 ke 60% daripada hasil cukai untuk negara setiap tahun. So itu satu tanggungjawab yang besar dan alhamdulillah saya sebenarnya mendapatnya dalam keadaan yang baik. Maknanya organisasi itu pada satu tahap yang baiklah, saya hanya perlu meneruskan usaha-usaha lah. Jadi berbalik kepada soalan tadi tentang apakah vision ataupun langkah strategi yang akan saya utarakan dalam usaha untuk memudahkan pembayar cukai ini melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi menariknya dekat situ adalah penekanan terhadap perkhidmatan itu sendiri, kan. Kerana kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri ini sebenarnya peranan organisasi itu telah lama dilihat mungkin dari satu sudut sahaja, iaitu dari sudut penguatkuasaan, mencari orang yang lari daripada cukai. Tapi sebenarnya dia punya skop tu adalah lebih besar. Sebelum pergi kepada mencari orang yang lari itu sebenarnya, peranan LHDN adalah untuk menyediakan satu sistem percukaian yang mempunyai yang dikatakan mudah untuk pembayar cukai melaksanakan tanggungjawab mereka. Apabila semua telah disediakan dengan mudah, dengan senang untuk orang ramai yang melaksanakan tanggungjawab, barulah kita pergi mencari siapa yang tidak melaksanakan tanggungjawab. Jadi sebenarnya fokus tu kita kena bawa balik kepada memudahkan dahulu. Fokus kepada memberi perkhidmatan. Jadi antara langkah-langkah ataupun strategi bagi memudahkan pematuhan cukai itu sudah tentulah untuk menyediakan perkhidmatan dalam era zaman teknologi 4.0 ni, dikatakan Industrial Revolution 4.0 ni. Kita kena menggunakan teknologi dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan tu dalam bentuk yang lebih mudah dicapai. Kalau istilah sekarang ni 24/7 servis tu. Kalau traditionally kena datang ke pejabat antara 8 hingga 8 pagi 5 petang. Betul. Tapi kita kena luaskan lagi dan dengan teknologi dia menjadi sesuatu yang possible, yang boleh dilaksanakan. Jadi kita ada sebenarnya sehingga sekarang ni lah telah ada 28 perkhidmatan percukaian yang boleh dicapai di dalam melalui talian secara online. Jadi pembayar cukai tidak perlu lagi bersusah payah untuk datang ke pejabat mendapatkan perkhidmatan dan sebagainya. Jadi antara satu yang saya ingin nyatakan di sini terbaru ini, kami telah melancarkan satu platform yang kami panggil MyTax. Yang itu yang kita anggap macam satu gerbang lah atau satu single gateway bagi setiap pembayar cukai untuk mendapatkan perkhidmatan cukai ini. Contohnya kalau mereka hendak melaksanakan e-filing, hendak membuat bayaran, hendak melihat ledger ataupun baki cukai yang mereka perlu bayar dan sebagainya, mereka boleh melalui satu gerbang ini. Jadi kita memudahkan, dia tak perlu pergi ke ataupun masuk mengikut jalan yang banyak untuk mendapatkan perkhidmatan yang pelbagai. Okey, saya tertarik hati bila Datuk sentuh tentang MyTax dan saya difahamkan sebenarnya ada video khas yang akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas lagi sebenarnya kepada anda bila kita bercakap tentang apa yang disebut oleh Datuk tadi, iaitu MyTax. Cuba kita saksikan sekarang. Ya. Saya maklum perkara tersebut. Kita bayar cukai daripada wang yang kita dapat. Bukan ikut kejaya. Selagi pendapatan belum layak, kita perlu bayar cukai. Laman web dia senang nak ingat. mytax.hasil.gov.my. Tak payah keluar rumah. Jangan tangguh, buat sikit-sikit. Walaupun sedikit saja kita membayar cukai, ini tetap menjadi sumbangan kepada negara kita. Okey, itu sedikit berkaitan dengan MyTax. Tak tahulah kalau ada lagi tambahan yang ingin Datuk. Ya, betul. Macam komunikasi antara pembayar cukai dengan pihak hasil, sama ada secara email dan sebagainya, surat menyurat, juga boleh melalui gerbang MyTax ni. Mendapatkan contohnya perkhidmatan seperti
sijil penyelesaian cukai juga boleh dapat. Jadi kebanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh dicapai secara online boleh dicapai melalui satu gerbang ni. Jadi ini salah satu macam kita kumpulkan kepada satu tempat dan boleh pergi ke pelbagai perkhidmatan. Okey. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, yang mungkin sedang menyaksikan ruang bicara ini, saya telah pun mendapat keizinan sebenarnya daripada yang berbahagia, Datuk Muhammad Nizam. Sekiranya anda juga ingin bertanya apa saja dan ataupun mengemukakan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini, kita sediakan dua talian seperti biasa kepada anda, iaitu 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Mungkin anda juga ada sesuatu yang ingin anda ingin tahu sebenarnya berkaitan dengan isu ini, terutamanya bila ianya melibatkan tentang cukai dan sebagainya. InsyaAllah. Baiklah, satu lagi isu yang juga penting sebenarnya, ini juga saya dah dapatkan pandangan daripada Datuk. Bagi tahun 2022 ni tu ya, kerajaan telah pun membuat unjuran kutipan cukai sebanyak 139.3 bilion ringgit. Apakah Datuk merasakan bahawa target ini adalah sesuatu yang viable, yang realistik dan ianya boleh dicapai oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia ataupun hasil sebenarnya tu? Baik. Saya pernah ditanyakan soalan ini juga sebenarnya. Jadi saya mulakan dari segi sedikit latar belakang perjalanan bagaimana kerajaan setiap tahun membuat anggaran hasil yang boleh dikutip melalui cukai dalam konteks ini cukai pendapatan lah. Kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri dari awal lagi akan mengadakan sesi perbincangan dengan pihak Kementerian Kewangan untuk meneliti dua sudut. Satunya sejarah atau historical dari segi kutipan hasil dari pelbagai sumber dalam cukai pendapatan dan sebagainya. Jadi kita melihat trend dia sama ada meningkat, menurun dan sebagainya. Dan kedua dari segi keadaan semasa dan anggaran pada tahun hadapan itu dijangka misalnya. Jadi berdasarkan kepada data-data inilah anggaran hasil untuk tahun berikutnya itu dihasilkanlah ataupun dipersetujui. Jadi apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan dalam bajet bagi tahun 2022 telah diumumkan 139.3 bilion itu daripada cukai pendapatan adalah sesuatu yang realistik, mengambil kira keadaan ekonomi yang dijangka pada tahun hadapan dan juga berpandukan kepada historical ataupun sejarah kutipan cukai trend dia untuk beberapa tahun kebelakangan sehinggalah kepada tahun semasa inilah. Jadi bagi saya ia adalah sesuatu yang realistik target itu. Dari segi cabaran untuk mengutip hasil yang dijangkakan ini sudah tentulah saya rasa cabaran yang paling besar adalah keadaan semasa ekonomi itu sendiri. Kerana kita tahu kita ini berada dalam satu tempoh pandemik yang sudah pun masuk tahun kedua dan walaupun tahun lepas kita jangka macam tahun ni kita akan kembali pulih, tapi tahun ini keadaannya seperti lebih buruk juga dan begitu juga sekarang ni pun masih lagi suasana tu tidak begitu menentu sama ada pandemik ni akan berakhir pada tahun hadapan atau tidak. Jadi keadaan ekonomi itu juga begitulah. Namun berpandukan kepada keadaan semasa lah setelah lebih banyak sektor dan ruang dibuka oleh kerajaan untuk memulakan semula ke arah recovery ini. Kita dapati bahawa trend semasa menunjukkan satu itu pemulihan lah, perjalanan pemulihan itu yang kita lihat ini dari sudut hasil yang dikutip ya. Kita melihat bahawa slope ataupun kadar pemulihan itu adalah pada kadar yang sangat baik. Maksudnya kita boleh berkata sangat positif bahawa bagi tahun 2022 ini mudah-mudahanlah kita berdoa agar ianya akan terus dalam recovery track itu, bukannya ditimpa dengan fasa-fasa yang seterusnya pandemik ini, mudah-mudahan. Tapi kalau sesuatu yang di luar jangkaan berlaku lagi pada tahun 2022 ini, apakah hasil akan
tetap mengekalkan target iaitu untuk mengutip sebanyak 139.3 bilion ringgit ini tu? Biasanya kita akan melakukan semakan semula ini pada sekitar pertengahan tahun. Melihat pencapaian dalam 6 bulan pertama itu dan keadaan masa itu dan jangkaan pada 6 bulan kemudiannya, dan kita gunakan itu untuk menyemak semula. Kadang-kadang mungkin disemak ke lebih tinggi jika keadaan lebih baik dari yang kita jangkakan sekarang. So itu boleh berlaku either way lah, maknanya sama ada atas atau ke bawah. Ada juga pandangan dan pendapat yang bermain di luar sana, Datuk, ya. Saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas daripada Datuk sendirilah. Ya. Ada yang mengatakan bahawa target yang diletakkan oleh hasil kali ini adalah agak tinggi sebenarnya, walaupun macam Datuk sebut tadi, senario ekonomi semasa juga belum lagi mendapat satu landasan ketentuan yang kita inginkan sebenarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa ini terpaksa dilakukan kerana kerajaan sendiri terpaksa membelanjakan jumlah yang begitu besar dalam bajet sendiri, terutamanya dalam mengatasi pandemik COVID-19 dan juga disebabkan oleh ekonomi yang begitu terumbang-ambing ketika ini. Jadi apakah itu alasan yang jitu sebenarnya dimainkan di luar sana? Saya rasa tak begitu tepat. Seperti mula tadi saya katakan bahawa target itu perlulah juga realistik. Kerana apa? Perbelanjaan yang dijangka yang hendak dibelanjakan oleh kerajaan dalam pembangunan, perkhidmatan dan sebagainya bagi tahun berkenaan telah dirancang. Jadi kalau hasil yang dijangkakan tu tidak realistik, berarti merancang berbelanja lebih daripada hasil. Jadi kerajaan tak boleh berbuat demikian. Jadi memang target itu perlulah realistik. Sebab itulah dalam tempoh 6 bulan pertama itu memang sentiasa kita memantau bagi memastikan anggaran itu boleh dicapai atau tidak berdasarkan 6 bulan pertama. Dan pindaan sewajarnya jika perlu akan dilakukan seperti juga yang telah dilakukan dalam tahun-tahun lepas lah. Memang kita ada membuat adjustment ataupun perubahan berdasarkan keadaan semasa. Okey, apa kata kalau kita menonton satu lagi video yang kami sediakan kepada anda, dan kali ini video ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai economy gig. Kita saksikan bersama sekarang. Ini Amran, pemuda harapan negara, masih bujang. Amran bekerja sebagai seorang copywriter di sebuah syarikat pengiklanan. Boleh menulis dalam pelbagai bahasa. Itu waktu siang. Pada waktu malam, Amran seorang YouTuber. Beliau ada channel rancangan memasak sendiri. Ramai pengikut, lebih-lebih lagi gadis. Tapi tak terhad kepada itu saja. Mak-mak pun suka. Suara Amran juga boleh tahan sedap. Pada hujung minggu, beliau sering dijemput sebagai DJ dan pengacara majlis. Orang seperti Amran ini dalam ekonomi gig dikenali sebagai freelancer. Mereka boleh bekerja secara fleksibel tanpa terikat dengan waktu pejabat dan boleh menentukan sendiri cara mereka bekerja. Boleh tahan lebat jugalah pendapatan Amran, murah rezekinya. Amran sedar tanggungjawabnya sebagai seorang rakyat Malaysia. Setiap tahun, Amran akan lapor semua pendapatan yang diperoleh termasuk daripada pekerjaan freelance kepada LHDNM melalui e-filing dan buat pembayaran cukai menggunakan bayar hasil. Inilah antara profesion dalam ekonomi gig. Walau apa pun pekerjaan anda, sama ada tetap ataupun tidak, semua pendapatan tersebut perlu dilaporkan. Pastikan anda menggunakan sepenuhnya pelepasan-pelepasan cukai yang dibenarkan. Ayuh, sama-sama kita tunaikan hak dan kewajipan sebagai seorang warga negara. Melalui cukai, kemakmuran negara dikecapi bersama. Bersama-sama membangunkan negara. Okey, menarik. Okey, saya nak ambil daripada apa yang kita saksikan di video nanti tentang sikap yang ditunjukkan oleh Amran tadi. Ini sesuatu yang harus menjadi contoh kepada kita semuanya. Dan saya juga tertarik hati, Datuk, bila kita cakap tentang fokus dan juga tumpuan yang akan diberikan oleh hasil untuk meningkatkan kesedaran cukai agar pematuhan cukai secara sukarela itu dapat diwujudkan. Bagaimana apa yang akan dilakukan sebenarnya, Datuk? Ya, betul.
jika boleh saya tambah tadi, video itu adalah salah satu sebagai contohlah antara langkah-langkah yang diambil oleh LHDN dalam usaha kami untuk meningkatkan kesedaran kepada rakyatlah ataupun pembayar cukai di luar sana tentang tanggungjawab membayar cukai ini. Apabila kita dapati bahawa ramai yang menceburkan diri dalam bidang seperti tadi gig ekonomi ini, kita dapati ramai yang mungkin kurang pengetahuan atau kesedaran bahawa kerja-kerja sampingan itu juga jika ianya menghasilkan pendapatan perlu dilaporkan dan perlu dibayar cukai pendapatan. Jadi peranan kami tidak hanya pergi mencari siapa yang tak bayar, itu mungkin tahun hadapan, 2 tahun kemudian baru kita ketemui. Tapi sekarang ini kita hendak mendekati semua golongan kalau dalam contoh ini mereka yang terlibat dengan gig ekonomi ini, kita memberikan berbagai bentuk makluman tentang percukaian itu sendiri. Apakah tanggungjawab mereka, apa yang mereka perlu lakukan dan sebagainya. Jadi jika mereka ataupun dari segi awareness ataupun kesedaran cukai mereka itu pada tahap yang baik, kami yakin bahawa pematuhan kepada cukai itu juga akan meningkat dengan sendirinya. Jadi tidaklah kita akan hanya berfokus kepada mencari orang yang lari daripada cukai. Jadi kesedaran, meningkatkan kesedaran tentang cukai ini satu strategi kami lah. Dan sebenarnya saya sendirilah mengambil pendekatan untuk mendekati golongan terutamanya golongan-golongan perniagaan lah. Sebagai contoh, dalam tempoh 2 bulan pertama ini saya telah mengadakan libat urus berjumpa dengan dewan-dewan perniagaan misalnya. Jadi kerana mereka ini mewakili berpuluh-puluh ribu lagi ahli Jadi kita menghampiri mereka itu dengan maklumat mengatakan bahawa antara lembaga hasil dengan pihak peniaga ini kita perlu ubah dari segi persepsi. Bukan satu pihak yang menguatkuasakan dan satu pihak yang dikejar sebagainya. Begitu. Itu pandangan lama. Kita nak melihat dan mengubah hubungan itu sebagai satu partnership ataupun partner in compliance. Sama-sama bekerjasama untuk memastikan pematuhan kepada perundangan. Dalam kes ni undang-undang cukai lah. Jadi itu adalah sebenarnya sesuatu yang lebih orang kata lestari lah. Maknanya dia akan terus berpanjangan jika kita berfokus kepada meningkatkan pematuhan itu sendiri. Jadi bolehlah kami di lembaga hasil dalam ni terus mencari jalan untuk menjadikan pematuhan cukai itu satunya mudah, keduanya murah. Maksudnya murah tu apa? Dia melaksanakan pematuhan cukai itu tanpa perlu banyak mengeluarkan belanja untuk patuh. Jadi kita menyediakan infrastruktur yang sebaik-baiknya misalnya, begitulah. Membetulkan persepsi ini pun sesuatu yang penting sebelum kita berehat. Jawapan seringkali ringkasnya daripada Datuk Muhammad Nizam sendiri adalah dulu timbul juga persepsi yang mengatakan bahawa bila kita sebut tentang lembaga hasil dalam negeri ini, kita takut sebenarnya. Masing-masing rasa bimbang bila dapat surat daripada lembaga hasil aja, alamak, apa pula jadi ini kan. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa persepsi tentang pendekatan yang dilakukan oleh hasil sendiri membuahkan sesuatu yang cukup positif, di mana it becomes very friendly sebenarnya kepada pelanggan-pelanggan dan sebagainya? Sebenarnya saya mendapat maklum balas yang sangat positif apabila saya mula mengadakan program libat urus mendekatkan LHDN dengan pembayar cukai ini. Saya mendapat maklum balas yang sangat positif bahawa mereka sebenarnya menanti-nantikan juga begini sebenarnya, supaya bagi perniagaan ni rata-ratanya lah, the majority pembayar cukai, rakyat, perniagaan dan sebagainya, majoritinya mereka hendak patuh. Tinggal lagi kadang-kadang dia ada kurang kefahaman, mendapat ditakut-takutkan. Sebenarnya kalau ada apa-apa masalah, kekeliruan, tak faham, datang ke lembaga hasil dalam negeri. Itu yang kami sampaikan sekarang ni. Kami ni
rakan kongsi untuk ke arah itu, bukannya apa ni orang kata seterulah kamu di sebelah sana kami di sebelah sini, tidak ya. Kita patut bersama-sama dalam perjalanan untuk memastikan hasil negara ini dapat dikutip dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kebocoran dan ketirisan, atau kalau ada kita minimalkan. Okey. Baik, semakin menarik perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah Datuk ya untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda saya ingatkan lagi sebenarnya kita juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Jadi gunakan kesempatan ini dengan memanggil kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga bukanlah mudah. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, segalanya menjadi bertambah susah. Saya mesti terus gagahkan diri, mencari jalan untuk keluar dari belenggu kesempitan ini. Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah, kami bersyukur. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama, kita jaga keluarga Malaysia kita. Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Okey, jom kita terus menyaksikan ruang bicara bersama dengan kami di Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2022 kemakmuran dikongsi bersama, dan tentunya kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, iaitu Ketua Eksekutif Hasil ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, secara ringkasnya juga, mungkin Datuk pun dah tahulah tentang Belanjawan 2022 yang telah pun dibentang oleh kerajaan pada 29 Oktober yang lalu. Dan temanya menarik, iaitu keluarga Malaysia makmur sejahtera. Jadi pandangan ringkas Datuk mengenai Belanjawan yang dibentangkan ini. Ya, terima kasih. Saya rasa ianya sesuatu yang komprehensif dan terangkum, di mana semua sektor yang melibatkan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat telah diambil kira dalam pembentangan Belanjawan kali inilah. Dan tumpuan kepada usaha pemulihan negara
demi kelangsungan kehidupan dan perniagaan setiap keluarga Malaysia. Itu amat dialu-alukan lah. Dan bagi saya, seperti saya katakan tadi, dengan pembukaan lebih banyak sektor-sektor macam sekarang ni, boleh katakan tidak ada sekatan yang begitu ketara seperti dahulu lagi dari segi aktiviti ekonomi ni. Kita yakin bahawa keadaan akan bertambah baik dan perjalanan ke arah pemulihan itu akan insya-Allah berjalan dengan lebih cepatlah daripada yang kita jangkakan sebelum ini, berdasarkan indikator semasa lah. Okey. Baik, kembali semula tentang belanjawan 2022. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Pelaksanaan apa yang disebut sebagai cukai makmur. Cukai makmur, ya. Ini pun banyak diperkatakan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang memberi pendapat yang pro dan kontra dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dapat pencerahan daripada Datuk sendirilah tentang cukai makmur itu. Ya. Cukai makmur ni macam kalau istilahnya macam apa nama ni, ada yang kata macam windfall tax, semua sebagainya lah. Dia sebenarnya satu konsep di mana kerajaan hendak mendapatkan punca hasil tambahan dalam usaha untuk memulihkan ekonomi ini daripada sektor ekonomi ataupun perniagaan yang sebenarnya walaupun di saat kita menghadapi pandemik, dalam mana ekonomi menghadapi cabaran yang besar dalam 2 tahun yang lalu ini, setengah ataupun sebahagian perniagaan itu sebenarnya dia mendapat macam benefit tambahan. Ya, kita pun tahu contohnya perniagaan kalau melibatkan tentang pembuatan glove misalnya lah, saya sebutkan sebagai satu contoh yang semua orang tahu. Mereka mendapat perniagaan dalam bidang ini begitu pesat berkembang dalam tempoh pandemik ini oleh kerana produk itu sangat diperlukan dan sebagainya. Jadi ada banyak lagi lah sektor-sektor yang begini. So kerajaan mengenakan cukai ini secara one off, sekali sahaja. Satu bentuk cukai tambahan, iaitu di mana pada kadar biasanya syarikat sahaja yang dikenakan, ya. Syarikat ini dicukai pada kadar 24%, tetapi bagi tahun 2022 ini, jika syarikat atau perniagaan itu menghasilkan keuntungan bercukai yang lebih dari 100 juta. Jadi yang lebih dari 100 juta itu akan dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi, iaitu 33%. Dan ramailah ramai yang memberikan pandangan awal yang agak negatif tentang cadangan kerajaan ni sebagainya. Tapi kami juga telah memberikan penerangan tentang rasional di belakang cadangan ini dan sebagainya. Dan respon daripada syarikat-syarikat. Alhamdulillah, sebenarnya yang bakal terlibat ni kita pun dah buat kajian awal. Dia bukanlah begitu besar. Bilangannya sangat kecil. Dan syarikat-syarikat ini mereka pun tahu bahawa mereka tidak akan begitu terbebanlah dengan tambahan yang telah, because semasa proses cadangan itu pun dah ada konsultasi dengan pihak awam dan sebagainya. Pihak kerajaan dah ada buat tu. Jadi kita dah dapatkan sedikit gambaran sebelum dicadangkan lah. Okey, tentang nombor pengenalan cukai kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas. Ini pun sesuatu yang penting jugalah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan tu? Ya, okey. Satunya di Malaysia ini sehingga sekarang lah yang mendaftar fail dengan yang ada nombor rujukan cukai ini adalah mereka yang kiranya berdaftar dengan LHDN untuk tujuan nak melaporkan pendapatan lah, ataupun mungkin ada 1-2 tujuan yang lain mereka perlukan rujukan tu. Tetapi sebenarnya di peringkat antarabangsa, dari segi praktisnya lah sekarang ini, banyak keperluan perlu ada nombor rujukan cukai misalnya. Sebagai contoh, bagi sesiapa yang keluar negara, misalnya untuk mungkin ada urusan di sana, ada perniagaan, hendak membuka akaun dan sebagainya, mereka perlu ada nombor rujukan cukai dan sebagainya. So begitulah praktisnya di negara lain, semua orang dah ada nombor rujukan cukai. Tapi kalau kata dia belum bekerja lah dalam umur 18 tahun, 21 tahun tu apa perlu jadi di situlah di Malaysia ini
kerajaan sebenarnya cadangan ni telah diutarakan dalam bajet pada tahun 2020 yang lalu. Tapi pelaksanaannya ditangguhkan setahun untuk memastikan infrastrukturnya semua sedia. Jadi bermula 2022 ini, individu yang berumur 18 tahun ke atas perlu ada tax identification number atau TIN ini, TIN. Dan untuk memudahkannya, LHDN akan membuatnya secara automatik lah. Jadi kita mendapatkan citizen ni, senarai individu ni daripada pejabat pendaftaran kalau di negara kita, dan kita menggunakan itu untuk mendaftarkan TIN inilah bagi mereka yang lebih 18 tahun. Jadi bermula pada tahun 2022 nanti, kita bermula dahulu dengan transaksi seperti bagi mereka yang hendak melakukan pindah milik harta contohnya, dalam borang stamp tu perlu ada nombor TIN. Kita bermula demikian. So akhirnya nanti boleh katakan bagi sebagai usaha untuk mengatasi yang saya katakan tadi, mengurangkan kebocoran kepada sistem hasil cukai ini. Jadi ini sebagai salah satu langkahnya lah ke hadapan nanti. Ya. Okey, masih lagi kita nak menyentuh tentang bajet 2022. Kita tahu bahawa Menteri Kewangan juga telah mengumumkan berkenaan dengan pembatalan pengecualian cukai ke atas pendapatan daripada punca luar negara. Dan hasil juga menawarkan apa yang disebut sebagai program khas permitan pendapatan ataupun PKPP. Ini juga mungkin memerlukan satu penjelasan yang lebih jelas sebenarnya daripada betul. Terima kasih. Dalam Akta Cukai Pendapatan tu ada satu pengecualian yang diperkenalkan, seingat saya mula pada tahun taksiran 2004 lagi, di mana pendapatan daripada luar negara yang diremit atau dibawa masuk ke Malaysia sebenarnya dikecualikan cukai. Sehingga sekarang lah. Jadi apa yang kerajaan buat adalah pengecualian ini sebenarnya ditarik balik lah. Berarti pada asalnya memang kena, tapi dikecualikan. Jadi sekarang ni pengecualian itu ditarik balik. Seperti yang dikatakan tadi lah. Jadi kalau ada pemastautin lah di Malaysia ini yang meremitkan pendapatan yang mereka terima dari luar negara balik ke dalam negara, dia akan tertakluk kepada cukai. Tapi tertakluk kepada cukai itu adalah cara-caranya. Cumanya kerajaan setelah membentangkan cadangan itu terus mendapat pandangan, feedback daripada orang awam semua sebagainya. Jadi tempoh pelaksanaan dia tu kita buat secara yang macam orang kata soft landing lah ya. Jadi salah satu daripadanya yang dikatakan PKPP tadi. Kita ni dah banyak PKP macam-macam, tapi ini PKPP ni adalah program khas peremitan pendapatan. Jadi bagi pendapatan yang tertakluk kepada cukai, jika diremitkan nanti, dia patutnya kena cukai macam biasalah. Cuma di bawah PKPP ini ianya akan dicukai hanya pada kadar 3%. Tanpa banyak soal lah, maknanya daripada hasil ni diterima saja. Bawa balik, laporkan dalam tempoh antara 6 bulan yang pertama tu, bawa balik dalam tempoh 6 bulan pertama tu, tahun hadapan hingga Jun. Dan maklumkan kepada LHDN bahawa dah ada pendapatan dalam bentuk remitan ini dalam tempoh 6 bulan tu. Jadi dia layak kepada PKPP inilah hanya 3%. Selepas ada certain limit tak Datuk untuk kita membawa masuk wang? Tak ada limit. Income tu tak ada limit berapa nak bawa masuk pun. Cuma tapi bila nak dikenakan cukai itu, adakah LHDN menghadkan ataupun menetapkan jumlah tertentu baru akan dikenakan cukai? Tidak, dia akan dicampur. Dia cuma dalam tempoh yang PKPP ni untuk jenis pendapatan yang sedemikian tu hanya 3% sajalah. Tapi kemudian itu dia akan dicukai seperti pendapatan lain. Jadi kalau hendak mengambil kesempatan on perkhidmatan ni lah. Cuma seperti saya katakan tadi,
jika tertakluk kepada cukai lah. Dan kerajaan sebenarnya juga telah mengkaji dan mendengar pandangan daripada orang awam. So akan ada sebahagian yang dikecualikan lah. Masih. Contohnya untuk individu akan ada banyak yang dikecualikan sekiranya telah dicukai di negara luar tu. Pada kadar yang tertentu. Ada minima ada 15% misalnya. Kalau dah kena cukai di negara luar, bawa balik tak dikenakan dicukai di sinilah. So dan ini untuk tempoh beberapa tahun yang peringkat awal. Kemudian nanti barulah kita balik kepada cara yang sepatutnya lah. Begitu. Menarik. So penerangan selengkapnya LHDN akan mengeluarkan dalam bentuk frequently asked questions ataupun FAQ tentang perkara ni. InsyaAllah dalam sehari dua nanti kita akan masukkan semula ke dalam website Lembaga Hasil untuk orang ramai mengetahui lebih lanjut lah tentang program ini, tentang pendapatan yang dikecualikan jika diremitkan, yang kena cukai jika diremitkan dan sebagainya. Tapi memang ini dirangka begitu lama, dan apakah hasil berpendapat bahawa ini juga mungkin akan memberikan satu pendapatan yang baik kepada negara sebenarnya? Dari aspek teks itu. Betul. Satu dari sudut pendapatan tadi, maknanya akan ada pendapatan tambahan kerana memang ada pendapatan-pendapatan yang diremitkan dari luar negara balik ke sini ni. Because mengikut perkara ini sebenarnya semasa dikecualikan dulu pun contohnya syarikat yang baru masuk dilaporkan, cuma kita tak kenakan cukai lah sebab dikecualikan. Jadi berdasarkan maklumat yang kita ada semua sebagainya, jika dikenakan cukai memang adalah pendapatan tambahan. Itu dari sudut pendapatan tambahan lah. Dari sudut yang lain pula sebenarnya kita juga perlu mematuhi standard cukai antarabangsa lah. Bermakna kita tidak boleh ada pendapatan yang misalnya tidak dikenakan cukai langsung. Langsung tak kena cukai, di negara lain tak kena, di sini pun tak kena kan. Jadi atas inisiatif sedemikianlah. Cuma satu yang saya perlu tekankan bahawa kita tidak mengenakan cukai dua kali ke atas mana-mana pendapatan. Maksudnya jika di negara lain telah dikenakan cukai, dibawa masuk, patut maknanya subject to tax ya di Malaysia. Apa yang mereka dah bayar di sana tu boleh dituntut seperti kredit lah. Jadi hanya perlu bayar sini jika kadar di sini lebih tinggi. Itu dia punya prinsip lah. Dia tidak akan kena dua kali. Okey, satu lagi isu yang saya juga nak dapatkan pandangan Datuk lah. Ini pun banyak dimainkan terutamanya dalam media sosial, pandangan-pandangan daripada ahli korporat dan sebagainya, dan daripada rakyat biasa pun yang membayar cukai juga merasakan menyuarakan perkara ini, dan mereka menyuruh saya berkongsi pandangan ini bersama dengan Datuk. Ada yang mengatakan bahawa bila kita bercakap tentang standard cukai, tadi Datuk sebut tentang standard cukai antarabangsa, tetapi dikatakan bahawa standard cukai di negara kita ini dikatakan agak tinggi jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutamanya di rantau ASEAN, kecuali Singapura barangkali. Tapi tak tahulah pandangan Datuk dalam isu ini tu. Mungkin dari segi kadarnya, kadar cukai yang dikenakan. Secara kita panggil dipanggil effective rate lah. Kadar yang memang kita ada kadar-kadar yang tertentu, tapi oleh kerana kadar kita ni bermula dengan kosong, satu, dan dia bertingkat-tingkat macam tu. Tapi bila kita average kan, effective rate kita sebenarnya memang tidaklah lebih rendah, tetapi sangat kompetitif di ASEAN ini. Mungkin Singapura tu sedikit lebih rendah, tetapi kadar kita adalah kompetitif dari segi effective tax rate itu sendiri. Jadi tidaklah macam tertinggi in this region dan semua sebagainya. Baik, kita kembali semula kepada isu yang sedang mendapat sambutan ketika inilah. Kita tahu bahawa baru-baru ini pun negara kita dilanda dengan bencana banjir, dan 8 negeri yang mengalami satu situasi yang agak teruk sebenarnya, terutamanya di Selangor, di Kelantan, di Pahang, dan di Melaka, di Johor, begitulah. Tetapi difahamkan bahawa hasil juga telah pun membuat pengumuman bahawa
sesuatu yang menarik sebenarnya akan ditawarkan oleh pihak hasil sendiri, di mana mereka yang terjejas termasuklah kawasan-kawasan perindustrian, orang berseorangan, bangunan kedai dan banyak lagi peniaga yang terjejas dengan banjir ini pun mereka dikatakan bahawa mungkin akan dikecualikan untuk membayar cukai dalam masa yang tertentu. Jadi apakah ini juga ingin dimaklumkan semula, Datuk, kepada mereka yang terlibat? Ya, terima kasih. Sebenarnya seperti juga dalam keadaan sebelum ini, semasa tempoh pandemik, kita mengambil kira keadaan semasa dan memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu kepada pembayar cukai untuk membayar. Jadi bagi mereka yang terkesan daripada bencana banjir baru-baru ini pun, apa yang kami telah war-warkan, dilaporkan oleh media pada hari ini adalah memberi ruang kepada mereka untuk menangguhkan bayaran cukai semasa. Jadi mana yang perlu bayar dalam bulan 1 tu biasanya by 15 hari bulan dia kena bayar dah, last day dia. Tapi dia boleh sampai hujung bulan. 15 Januari. Januari misalnya kan, boleh sampai ke 31 Januari. Bagi yang dalam bulan Januari ada yang boleh sehingga Februari. So adalah yang kita bagikan garis panduan. Ini bagi mereka yang terjejas, mereka hanya perlu memohonlah. Ada cara memohon, dimaklumkan dan sebagainya. Dan juga bagi mereka yang sedang membayarkan ansuran cukai untuk yang terdahulu kan, boleh datang berjumpa kami untuk menjadualkan semula. Jadi kita bagikan penangguhan lah 1-2 bulan untuk mereka recover daripada bencana banjir ni. So ini sebagai tanda kami memahami lah, because itu yang saya katakan tadi tu, kalau kita ambil pendekatan sebagai partner, kita kena memahami partner kita ni. Mereka dalam kesukaran, kita jangan susahkan mereka lagi. Beri dia ruang sedikit, kemudian continue dan teruskan menjalankan tanggungjawab. Atas dasar simpati lah, kalaulah mereka yang terlibat dengan banjir ini mengalami sesuatu yang cukup serius sebenarnya, kehilangan rumah, kehilangan perniagaan dan sebagainya, penangguhan mungkin the duration of penangguhan itu apakah berkemungkinan mungkin akan dipanjangkan dalam usaha untuk membantu mereka, Datuk? Tentunya boleh, berdasarkan kepada keadaan-keadaan mereka masing-masing. Jadi saya pun telah memberikan kebenaran kepada cawangan-cawangan yang mengendalikan kes-kes ini supaya mengambil pendekatan untuk memahami keadaan. Kita tak menetapkan berapa lama boleh dan sebagainya, kecuali yang sangat spesifik. Tapi bagi kes-kes yang tertentu, misalnya keseluruhan premis perniagaan telah musnah sebagainya, tentulah banyak yang perlu dilakukan. Dan kita boleh memberikan apa bentuk penangguhan yang mereka perlukan, yang sewajarnya lah bagi membenarkan mereka untuk kembali beroperasi dan barulah mula balik melaksanakan tanggungjawab cukai masing-masing. Alhamdulillah. So insyaAllah. Ya, baik, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti, walaupun masa semakin suntuk, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Muhammad Nizam bin Sari, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Rehat buat kali terakhir. Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PADI menyediakan kesaling hubungan dan penyokong ekonomi digital komuniti setempat. PADI akan memperkasa dan melatih masyarakat untuk celik digital dan membuka peluang pekerjaan
serta meningkatkan pendapatan melalui platform e-dagang dan dalam talian. Puan Eri memulakan perniagaan dengan memasarkan produk tempatan berasaskan tuhau, iaitu sejenis tumbuhan herba yang digemari oleh etnik Sabah. Sebelum ini, saya menjalankan perniagaan saya secara offline. Tapi selepas saya menyertai kelas keusahawanan, saya mula memasarkan produk saya secara online. Dan saya telah berjaya meningkatkan pendapatan dari 2 angka ke 4 angka sebulan. Anda juga berpeluang untuk meningkatkan perniagaan anda. Kunjungi Paddy yang berdekatan anda sekarang. Bersama kita perkasakan ekonomi era digital. Baiklah, kami berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan ada lagi masa untuk beberapa persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Datuk Muhammad Nizam bin Sairi. Baik, ini pun isu yang saya kira cukup hangat sebenarnya, Datuk, ya. Kini dibincangkan oleh media di luar sana lah. Mereka banyak membangkitkan tentang isu ini, iaitu tentang peruntukan baru 2021 yang memberi kebenaran kepada hasil untuk mendapatkan maklumat akaun bank pembayar cukai tanpa perlu kebenaran pemilik akaun bank tersebut. Ya, mungkin Datuk boleh betul, ini jelaskan? memang hangatlah. Dan dia dihangatkan lagi oleh sebahagian daripada ni orang, ataupun setengah-setengah tu pengamal percukaian pun ada, saya tengok, yang memberi ulasan secara tidak tepat lah tentang peruntukan ini, dan menimbulkan kegusaran, keresahan di kalangan orang ramai bahawa LHDN ni boleh mendapatkan maklumat bank tentang siapa-siapa saja. Sebenarnya, sebagai memberi penjelasan, pindaan kepada Seksyen 106 Capital A Akta Cukai Pendapatan ini yang dibentangkan dalam belanjawan baru ini, undang-undangnya telah pun diluluskan. Dia sebenarnya akaun bank pembayar cukai hanya bagi kes yang melibatkan perintah garnishment atau garnisi lah. Maknanya dia bukan sebarang kes. Perintah garnishment ni adalah satu proses yang kita lakukan melalui mahkamah, dan setelah mendapat kebenaran dari mahkamah, barulah kita pergi kepada pihak bank untuk mendapatkan maklumat yang tertentu bagi melunaskan tuntutan cukai yang telah pun dituntut melalui mahkamah. Jadi dia bukan sewenang-wenang mana-mana akaun LHDN boleh dapat akses sebagainya lah. So saya mengharapkan bahawa ini penjelasan inilah, terima kasih memberikan platform ini. Penjelasan ini akan dapat meredakan sedikit dari segi kebimbangan orang ramai bahawa sekarang ni macam tak ada privasi lagi dah dan sebagainya. So hanya bagi kes-kes yang tertentu, dia bukan kuasa mutlak, dia perlu melalui proses mahkamah, dan bagi mereka yang sebenarnya melaksanakan tanggungjawab, mereka tak perlu bimbang pun tentang peruntukan ini. Itulah yang ingin saya jelaskan. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang ada sebenarnya, Datuk. Masa bergerak begitu pantas sebenarnya lah. Dan daripada apa yang penjelasan yang diberikan oleh Datuk, memang kita mengharapkan bahawa hasil betul-betul akan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi sebenarnya. Dan ada juga mungkin yang penting sekarang ini ialah ingin melihat bahawa hasil betul-betul menjalankan ataupun memberi satu layanan yang adil sebenarnya kepada pembayar-pembayar cukai. Jadi matlamat yang ingin dicapai oleh Datuk dan rakan-rakan di hasil sendiri bukan sekadar untuk memungut ataupun memenuhi target yang ditetapkan dari segi pungutan hasil, tetapi sebenarnya untuk mendekatkan lagi hubungan di antara hasil dan rakyat jelata. Ya. Saya rasa objektif menarik betul apa yang saya menyatakan tadi dari segi adil itu. Kerana sistem percukaian itu dia akan menjadi sesuatu yang baik untuk negara itu jika ianya dilaksanakan dengan adil. Itu adalah satu prasyarat yang tak boleh tolak ansur. Mesti adil, dilaksanakan dengan adil. Jadi untuk melaksanakan dengan adil itu adalah langkah-langkah dari segi, macam saya katakan tadi, kami perlu menyediakan infrastruktur yang baik supaya orang mudah untuk melaksanakan tanggungjawab dia.
kami perlu memberikan maklumat yang sewajarnya, memberikan kesedaran, memberikan pengetahuan kepada orang ramai tentang apakah tanggungjawab mereka semua sebagainya, supaya mereka tahu dia tak ada dalam keadaan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Betul. Jadi untuk berlaku sedemikian itu kita perlu fokus kepada sebenarnya memberikan perkhidmatan dan memperluaskan lagi pengetahuan dan awareness ataupun kesedaran tentang cukai itu. Jadi fokus ke arah situ, dan kita yakin sebenarnya macam saya katakan bahawa majority of orang ramai pembayar cukai ni dia hendak mematuhi undang-undang. Jadi kita perlu tumpukan lebih banyak perhatian menjadikan mereka yang hendak patuh ini menjadi perjalanan mereka itu. Mungkin kalau kita kata membayar cukai itu gembira, tak adalah kan, tapi kita hendak menjadikannya sebenarnya menyenangkan ataupun pleasant experience. Satu pengalaman yang pleasant lah. Tak susah, tidak menyulitkan, tidak mengelirukan. Jadi itu sebenarnya fokus yang nak kita tumpukan lah. Okey, akhir sekali seruan dan juga harapan Datuk Mohamad Nizom sendirilah kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada pembayar-pembayar cukai sendiri. Silakan, Tok. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya di dalam ruangan yang singkat inilah ingin menyeru kepada semua pembayar-pembayar cukai supaya sebenarnya melihat cukai ini sebagai satu aset kita bersamalah di peringkat nasional ini. Dianya sesuatu yang diperlukan oleh negara untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara itu sendiri, pembangunan rakyat, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan ekonomi lah. Jadi itu adalah aset yang bersama yang kita perlu pelihara. Jadi lembaga hasil sebagai pentadbir cukai ada tanggungjawab. Pembayar cukai juga sebagai pembayar cukai ada tanggungjawab. Betul. Dan masing-masing pun tahu perlu melaksanakannya, dan itulah saya kata kita perlu sama-sama menjalankan tanggungjawab kita demi kelangsungan pembangunan dan negara yang berterusan lah. Yang dikata sustainable growth bagi negara yang lestari. Jadi kami di lembaga hasil adalah di sini untuk memberikan apa juga bentuk perkhidmatan yang diperlukan untuk memastikan rakyat negara ini dapat melaksanakan tanggungjawab mereka membayar cukai ini dengan baik, dengan mudah, dan dengan yang saya katakan tadi pleasant, menyenangkan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Mohamad Nizom, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah mungkin Datuk lain kali kita jumpa lagi untuk bercakap lebih banyak lagi perkara-perkara yang lebih menarik berkaitan dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia ataupun hasil, dan tentunya lah kita harap penjelasan yang diberikan oleh Datuk itu sudah pun dapat didengari dan difahami oleh mereka, terutamanya pembayar cukai sendiri, dan tentunya lah kalau ada sebarang feedback, kalau ada sebarang kemuskilan, sebenarnya anda boleh menggunakan talian yang disediakan oleh hasil sendiri untuk mendapat maklumat yang lebih terang dan juga lebih jelas. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang kami janjikan selalu kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia.